رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Kita akan baca umur munazimah yang ketiga. Umur munazimah yang pertama mengenai kisos, iaitu wujudnya keadilan dalam pentadbiran. Yang kedua mengenai wasiat tentang penggunaan harta ni, kena ada wasiat supaya pemilikan harta dengan cara halal, supaya pemilikan harta walaupun harta itu dimiliki dengan cara percuma tapi mesti halal. Sebab wasiat tentang pusaka ni, orang yang akan dapat harta tu free, dia tidak ada susah payah. Dia tidak ada susah payah. Dia ambil harta orang yang telah mati, tidak ada susah payah daripada ni. Cuma oleh kerana keturunan dia tu dekat, maka bila mati keturunan dia boleh ambil harta itu. Cuma janganlah harta yang kamu perolehi tanpa susah payah kamu cara yang salah. Mana adalah harta orang, pemilikan pula cara yang salah. Oleh kerana itu dalam masalah pembahagian pusaka ni kena ikut faraid. Sikit pun tak apalah, biar betul. Jika banyak pemilikan tidak betul, maka akan menyebabkan pecah belah. Jadi peranda umat Islam yang menerima tauhid ni dengan sebab harta. Jadi kita nak ajak hamba-hamba Allah yang lain yang masih lagi tidak mengenali Allah kepada agama Allah dengan contoh yang ada pada kehidupan kita. Tapi kalau kita sendiri sesama Islam gembuk harta kerana tidak menepati syariat, jadi macam mana orang lain akan condong atau minat kepada agama Islam sekiranya umat Islam tidak betul dalam kehidupan. Hanya sekadar harta mereka telah pecah belah. Mereka kata kami hamba Allah, kami mentauhidkan Allah, tapi kehidupan mereka pecah kacir, tidak teratur kerana sistem harta ni tidak diikuti. Oleh kerana itu umur munazimah harta pun penting. Jadi wasiat yang kita dengar kemarin itu pemilikan harta secara percuma, sama ada cara wasiat ke atau cara faraid ke, pastikan ia betul dan benar. Pastikan pembahagian itu mengikut faraid, atau mesti dah diluluskan wasiat itu menepati syariat, tidak melebihi 1/3 atau dalam
dalam kalangan yang berhak menerima wasiat. Mana orang yang Allah terima sakada, wasiat tidak kena atas dia. Dia memang kata musafir. Tiba-tiba ada wasiat pula untuk dia. Ini tidak boleh. Wasiat hanya golongan yang tidak akan menerima pusaka. Orang lain suku saka. Mana disebut ada saka yang tak boleh terima, tapi dia boleh terima dengan cara wasiat. Jadi semua ni ada peraturan. Orang yang sudah ada bahagian dalam saka tidak lagi dibenarkan memberi wasiat pada dia. Dan wasiat ini hanya berlaku setelah mati. Mana undang-undang wasiat ini akan dijalankan oleh hakim atau qadhi setelah pemberi wasiat tu musi itu mati. Dia hidup tak jalan lagi. Jadi patut dijagalah hukum syariat terhadap perkara seperti ini. Itu umur munazimah kedua yang kita baca. Ini umur munazimah ketiga. Dan ketiga ni kira permulaan bagi surah Baqarah bagi umur munazimah. Mana Allah sebut tiga dulu. Lepas tu akan datang kaum munazimah lain pula. Cuma dalam undang-undang yang kita baca ni, pertama mengenai nyawa, yang kedua mengenai harta. Mengenai nyawa kena jaga, mengenai harta. Umur munazimah ketiga, ayat yang kita baca tadi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu cara yang tidak sah. Bil batil ini cara yang tidak sabit. Segala cara yang tidak sabit daripada syariat dipanggil batil. Biasa masyarakat kita ni dia fikir nak utul syariat kemudian kira. Patut jenuh tanya mufti. Jadi sistem kita rekod. Setelah sistem ini mau sekali akan dapat utamanya ni, baru kita tanya hukum laku mana. Dia sebelum kita cari itu, kita kena tahu sistem Islam itu lah. Jumpa sistem yang halal, barulah kita cari rezeki. Untung sikit atau banyak, putar keluar. Ini kita sentiasa nak mengenepikan syariat. Apabila kita mengaji bahagian ekonomi, kita nak supaya dapat duit. Hal-hal tu baru nak tanya hukum dia. Jadi susah. Kita ambil sistem Yahudi, campur Nasara, campur Majusi, semua sekali. Tanya tu guru lagu ni boleh duit ni, tapi halal kan? Jadi tu guru hanya kata dalam kitab fiqh, bab mengenai berniaga ni ada ke tak? Kita tanya gitu kan? Masuk bab mana ni? Tak. Bab syirkah ke, mudharabah ke, apa-apa. Dia ada kaedah dia kan? Tapi kalau tak ada berlaku dalam undang-undang syariat, tak ada betul. Dia panggil batil lah. Cara dapat duit dengan tidak ada mengikut persedia syariat, maka dia panggil batil. Sebab tu Allah Ta'ala sebut batil, iaitu cara yang tidak diizinkan oleh syariat, yang tidak disebut oleh syariat. Ini berlaku dalam masyarakat. Maka berpunca daripada pendapatan cara yang bukan syariat, maka dia makan semua yang haram. Semua yang haram ini menyebabkan dia ada hak kepada Allah, tidak akan hak kepada Allah. Daripada itu dan berlaku dengki, berlaku padanya sahih, berlaku padanya perbalahan, berbagai-bagai perkara dalam kehidupan ni berlaku setelah haram yang masuk dalam tubuh kita. Tak ada lagi timbang rasa, tak ada lagi hormat, tidak ada lagi apa ni, untuk berbakti, infak, tidak ada lagi. Sebab dia telah makan haram melalui sistem yang dia rekod diri, tidak berpandu pada syariat. Ini bukan kecil ni. Kita nak satu untuk ajak manusia mengenal Allah. Kok mana nak satu apabila kita pecah belah? Dan pecah belah berpunca daripada sumber rezeki kita cara haram, cara tidak halal. Jadi jenuh cari tu peti, sebab kita buat cara sendiri, baru nak tanya mufti. Mufti dia tengok kita ya. Tidak ikut seperti kita beritahu, tak betul. Takkan pula kita kena pisah jadi halal lah. Dia untung banyak ni. Pisah jadi halal ke mana? Apabila binatang yang kita nak makan tu, kita katak kepala dia. Lepas tu tanya mufti, macam mana dia? Meleh-meleh itu mana mampu, dah kita nak makan boleh tak? Mufti akan tanya, kamu masa kamu nak matikan dia tu lagu mana cara? Kita kata katak kepala dia.
Lepas tu dia tanya, darurat kan tak masa tu? Tak biasa. Kira cara muda-muda. Kita kata cara muda-muda asal boleh makan. Ini masalah yang berlaku dalam masyarakat. Buat dulu, baru tanya sistem. Lepas tu apabila diberitahu fatwa haram atau tak betul, tidak sah, gelabah kita ada banyak dah habis. Jadi kita sentiasa mendahului dalam syariat ni, kita nak lebih dari Tuhan dulu. Lepas tu seolah-olah nak pasal Tuhan jadi halal cara kita. Mana ada dalam agama Islam itu. Kita bila dah jadi hamba abdi Allah Ta'ala, kita kena ikut luar lah. Jangan kita ni nak qadi jadi tokai pun. Kita buat semua perancangan sistem, mana seolah ya Allah halalkan. Hukum mana pun boleh jadi halal. Macam lagu tu, macam seperti itu. Jadi Allah ada yang rasa ayat ya. Nah, kalau tak jenis geliga kat dia boleh nampak. Tapi walaupun dia satu ayat, dalam tafsir masya-Allah panjang ajak lebih. Walau dalam satu ayat, dalam itu ada segala-gala yang bersekongkol dengan punca dan sumber rezeki. Jadi janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara batil. Dalam batil ni, setiap perkara yang tidak ikut prosedur syariat batil lah. Iaitu kullu ma lam ya'zam bi akhdhihi syar'u. Ruhul Ma'ani kata kullu ma lam ya'zam, setiap cara yang tidak diberi izin mengambilnya oleh syariat. Kullu ma lam ya'zam bi akhdhihi syar'u, setiap sistem yang tidak diberi keizinan untuk mengambilnya oleh syariat. Kok mana sistem yang syariat tidak bagi izin ambil, semua itu batil. Satu lagi dekat-dekat dengan mana dia. Jadi pertama kita kena pastikan sistem itu Islamik, maknanya ada dalam kitab rekod. Lepas tu bila jumpa jalan lagi nego, dan nego ni memang tuannya tak ada kat dunia yang lebih pada keuntungan perniagaan, tidak ada. Tidak boleh menandingi rezeki dunia ni tentang perniagaan. Jadi apabila ada dari syariat perniagaan yang halal, ambil teruskan. Yang kedua, kita ambil dengan cara bayar rasuah kepada hakim. Ambil harta orang dengan cara bayar rasuah kepada hakim, supaya hakim luluskan dalam mahkamah harta ini milik kita. Kita nak pergi ambil tanah dia, tak boleh. Dia sampai ke dia, sampai ke dua tanah. Cara-cara ambil gerai tanah dia, pergi jumpa pejabat tanah, ubah suai nama, macam-macam. Lepas tu bayar ke pejabat tanah. Lalu apabila cek tengok, gerai nama dia. Jadi apabila gerai nama dia, nak sambil tak boleh. Atas rasa pemilikan yang benar dalam syariat, tapi cara boleh itu salah. Kalau dia ambil bodoh gitu tu nak sampai masuk mahkamah memang salah pun. Tapi dia buat cara, bila masuk mahkamah tak lekat. Mana dia ada bukti cukup, dengan saksinya, dengan buktinya semua, dia semua ni bayar habis. Saksi bayar sekian-sekian, jawab tanah bayar sekian-sekian, mahkamah pun bayar sekian-sekian, bayar maka lulus di mahkamah tidak menyebabkan halal. Mahkamah lulus kerana dia terima rasuah, tapi syariat tidak halal. Cuma orang yang jadi mangsa tak boleh nak walah apa, dia tak boleh buat apa. Sebab apa? Saksi lagi ada, semua bertulis berlaku. Jadi mahkamah telah luluskan barang ni hak dia ni, berdalilkan dua saksi dan sekian-sekian ketalan. Lepas tu ada cok stand tu, mati stand situ. Maka orang yang jadi mangsa tak boleh buat apa lagi. Jadi pada segi zahirnya masyarakat kata memang hak dia sebab mahkamah putus. Tak ada boleh nak petikan. Memang hak dia kerana mahkamah putus. Tapi kena tanya dia halal kah kan? Jika sekiranya mahkamah putus dengan saksi yang salah, maka dia tu adalah haram. Dia tu adalah haram. Sekalipun qadi yang memutuskan tu Nabi sendiri. Qadi mahkamah macam Nabi. Nabi putuskan perkara ni, hak dia ni atas rasa dalil yang ada depan dia. Dalil ni dibayar, mari jadi saksi depan Nabi. Nabi pun kata, oleh kerana dalil dan saksi ni begini, maka sabitlah benda ni hak orang ni. Sedangkan dalil dan saksi itu pelawak, bohong, dibayar. Lalu Nabi memutuslah dengan sebab dua saksi, maka barang ni milik dia.
Rasulullah SAW sabda, sekiranya aku sendiri membuat keputusan dalam mahkamah, tapi dengan saksi yang palsu, yang aku tidak tahu bahawasanya saksi ini palsu, maka apa yang akan aku putuskan pada kamu itu adalah bahaya api neraka. Bukan kerana Nabi buat keputusan itu jadi halal. Keputusan mahkamah tidak menyebabkan halal perkara haram. Keputusan mahkamah hanya nak mereda ke pertelingkahan, nak jadi halal tak boleh mahkamah. Kalau benda tu asalnya tipu, maka tipulah depan Tuhan. Jadi masyarakat kita tu dia ambil mudah. Maka ke mana dia akan mahu tu kan. Cuma memang tak balas pun, sebab mahkamah tu tak ada balas. Dia ada keputusan, cuma tidak ada perbalahan dengan sebab mahkamah buat keputusan, tapi tidak menyebabkan satu benda tu halal. Sekiranya dia daripada cara halal, dia tetap haram. Adalah hadis daripada Nabi SAW, mana-mana keputusan yang aku buat daripada saksi palsu, maka ingatlah keputusan itu merupakan bahan neraka bagi orang yang ikut. Merupakan bahagian neraka bagi orang yang ikut keputusan, walaupun aku yang buat keputusan. Ini salah satu perkara yang berlaku dalam masyarakat. Mana sistem yang tidak ikut Islam satu perkara. Yang kedua, bawa mahkamah pun kalau tidak cara betul akan jadi dosa juga. Jadi waktu dulu biha ilal hukam. Tu dulu sini ialah kamu memberi harta-harta halal kamu kepada hukam, kepada hakim. Kamu memberi harta-harta halal kamu kepada hakim, nah, supaya hakim buat keputusan yang kamu nak. Supaya hakim buat keputusan yang kamu nak, lalu litakunu fariqan min amwalin nas, supaya kamu dapat ambil sebahagian daripada harta-harta orang lain bil ithmi, dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu pun cara ni memang tak betul, dia seorang tahu sebab dia kelentong. Kadang-kadang saksi pun tak tahu, tapi saksi pun payah diri lah. Apabila dia tidak ada pada masa tu, kenapa dia ambil duit juga? Kenapa jadi saksi buat turut juga? Jadi pak saksi kena di akhirat. Jadi hak sungguhnya wa antum ta'lamun, sedangkan kamu wahai orang yang bawa kes ke mahkamah untuk ambil harta orang lain dengan cara bayar rasuah kepada hakim ataupun qadhi, maka kamu kena tanggung bahawasanya ini dosa, yang mana bahagian yang kamu ambil itu adalah daripada bahan api neraka. Dia akan jadi jenis kezalimannya, dan berpunca pada sumber yang zalim, harta yang diambil dengan cara pemilikan yang tidak halal, maka harta tu akan masuk dalam tubuh orang dan akan tolak dia ke neraka. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Setiap daging yang membesar, yang subur dengan sebab makanan haram, maka daging itu api neraka akan bakar. Bukan syurga, api neraka. Sebab dah jadi darah daging dia dah, maka orang yang telah makan benda haram, jadi darah daging dia akan buat benda haram dengan sebab makanan haram. Dia akan buat benda haram dengan sebab makanan haram, dan dengan sebab amalan haram itu dia akan masuk neraka. Sebab makanan haram akan tolak satu orang itu melakukan dosa. Dengan apa cara sekali. Dan kita akan jumpa ayat yang lain. Allah Ta'ala titahkan kepada Rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai para Rasul, kamu terlebih dahulu kena pastikan makan benda halal. Wa amalu salihah, dan kemudian buatlah amal salih. Allah titahkan kepada Rasul, pastikan makanan yang akan masuk dalam mulut kamu tu halal. Kemudian fikirlah amal salih, nak buat banyak-banyak. Sebab bila masuk benda halal ni, insya-Allah mudahlah melakukan amal salih. Tapi apabila masuk benda haram, nak buat amal salih memang tak mungkin. Perkara haram akan menolak satu orang itu kepada haram. Yang kita telah baca dalam istilah, perkara haram akan tolak satu orang itu melakukan haram. Dia satu ayat saja, dalam ni ada dua bentuk. Jadi inilah umur munazimah, 3 umur munazimah yang disebut dalam surah Baqarah, permulaan. Dan kita akan jumpa lagi. Kemudian diselari semula dengan umur muslihah. Cuma sakit baki daripada hafazah. Sakit baki dengan hafazah ni umur muslihah. Jadi di antara perkara asal kebawa dengan puasa ialah anak bulan. Macam 2-3 hari lagi kita akan tengok anak bulan. Yas'alunaka 'anil ahil. Orang Mekah tanya kamu Muhammad tentang anak bulan. Ahilah jamak pada hilal. Kalau hilal tu so anak bulan. Ahilah ni 12 anak bulan.
Dia kata, ya Rasulullah, nak tanya sepatah, bulan ni apa tak semua matahari? Dia kecil dulu, pasal malam 14 purnama besar pula. Lepas tu jadi kecil pula. Matahari tak lebih besar lagi. Berapa tu? Benda ni tidak ada kepentingan, tapi saja nak tanya. Benda tidak ada kepentingan, tapi saja nak tanya. Allah jawab, tidak perlu beritahu kenapa kecilnya bulan dan besarnya matahari ketika muncul. Tak perlu beritahu. Tak perlu beritahu. Soalan dia menepati soalan. Kerana soalan itu soalan tak cerdik. Bagi orang yang akal tidak apa nak cerdik mana, tanya apa jadi gini, tidak penting. Tapi jawapan dia perkara lain. Mana kalau kira-kira jawapan daripada Allah Ta'ala ni tidak bersesuaian dengan soalan. Sebab apa? Sebab tak semestinya mufti ni ikut soalan. Mufti dia orang alim kan, ngaji semua kitab. Kalau dia nanya ni, mana orang jahil mana tahu hari. Tanya macam-macam. Dia nak tanya dua perkara, buat dalam satu soalan. Dia nak tanya dua soalan, buat dalam satu. Macam-macam jadi berlaku dalam soalan. Sebab tu dalam fatwa, dia kena soal dengan bertulis. Ini salah satu perkara. Sebab tu di kawasan-kawasan yang maju syariat ni, apabila satu orang tu nak tanya, dia kira tulis. Dia suruh tulis semua sekali hak nak tanya tu. Jadi hak nulis soalan pun mufti juga. Cuma mufti sedang belajar mufti. Pelajar-pelajar terus bahagian mufti ni dia akan tulis soalan daripada orang yang bermasalah. Takut gini, kalau tak tulis, lepas tanya pertama dia tanya soalan kedua, soalan ketiga. Jadi hak mula je dia belik kerana dia tak faham. Dan dia boleh tarik balik soalan dia. Bimbang je tanya waktu Zuhur tadi, sekian-sekian mufti jawab tu dah. Dia mari tanya asal pula dengan perkara yang sama tapi soalan lain. Maka jawapan mesti kalau lain. Dia jawab kita tanya kat dia, mufti kata boleh, kita boleh pula. Weh, mufti kata tak, ni soalan lain. Ni soalan lain, rubah. Tapi bila tidak ada bertulis, payah apa dia? Nah, kena tulis ni soalan kamu gini, makna kat ni. Kat ni hak bahasa, ni soalan gini, makna kat ni. Tapi oleh kerana tak tulis jadi balas tak peti. Tak peti apa, sekali halal, sekali haram. Dan kan dia soalan dia tu tak reti soalan. Mungkin dia bukan ada kemainan orang nanya ni. Dia ada masalah lepas dia ya. Hingga nak soalan pun tak reti. Nak ajuh soalan dia bertepatan dengan hak sebenar pun tak reti. Jadi mufti akan tanya dia nak gapo benar. Tolong ayat. Maka dia oya bagi banyak ginilah kita rekod lah. Maknanya nak tahu pun ginilah. Gini. Dia pun tulis. Mufti akan tulis. Lepas tu mufti baca. Apakah nak tahu pun ni? Dia tanya. Rasanya. Ini soalan saya. Apa? Barulah diajukan soalan itu bertulis kepada mufti yang akan bagi fatwa. Maka dia pun kata. Dia pun jawab. Hukum sekian-sekian adalah begini daripada kitab sekian-sekian. Dia akan buat rujukan siap. Lepas tu dia akan cop, dia akan jawab sahih. Al-jawab sahih. Maka diserahkan fatwa tadi kepada besar lagi, bawah mufti lagi. Dia tengok. Dia kata al-jawabu sahihun. Jawapan ini adalah sahih. Lepas tu dia pergi jumpa satu orang lagi. Dua orang akan saing bahawasanya dia ni jawapan yang dia tulis oleh mufti ni betul. Jadi 3 mufti nak waktu satu fatwa. Termasuk pak yang belajar mufti untuk tulis soalan. Negara maju syariah ialah gitu. Maka bila suruh dia ni, dia balik kapal dia. Jadi kalau dia mari ke bersikap pula, petang hari pula kau, tidak gini, rumah kita ayat bukan gini, cerita pun tak lain. Bukan gini pula. Jadi mari, ni kita sedang hadapi, kita sendiri masa belajar dulu. Tak, kita punya kawan-kawan kita dalam kursus mufti ni ramai. Jadi akan berlaku gitulah. Petang hari mari banyak kata, kalau kita kata bukan masalah gini, kita nak tanya ni, buat lain. Soalan lain, tulis soalan lain, tak apa. Kita bagi-bagi kuat akan bagi semua. Salah betul, salah bicara mula lah. Hak nak tanya begini. Jadi orang belajar mufti akan tulis pula soalan. Jadi berlaku dalam masyarakat. Sebab nak kata salah apa kerana dia jahil. Orang yang mari tanya dia kan dia tak tahu. Kalau dia tahu dia tak mari tanya. Jadi kita kena menerima risiko ni. Risiko yang tukar-tukar persoalan kerana mereka menghadapi masalah tapi nak tanya tak reti. Jadi terpaksa kita kena
Dan ke mana pun tidak boleh kita jawab tanpa tulisan kalau nak menyamakkan pada pertelikaan. Jadi kena tulis, kena pastikan soalan lagu ni baru jawab. Sebenarnya semua itu berpandu pada ayat ni. Berpandu pada ayat ini, iaitu tanya soalan tak perlu jawab seperti mana soalan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang anak bulan. Apa hak kecil jadi kau besar-besar, kamu tunggu lak gatai macam jadi kecil pula. Matahari tu lebih besar lalu. Tak ada pandang dekat aku. Apa kalau tak tahu pun? Tak ada masalah apa. Tapi dah nak tahu. Nak tahu benda yang tidak perlu tahu. Jadi Allah Ta'ala ajar pada hamba dia semua sekali, jika ada soalan yang tidak munasabah, yang tak patut jawab ni, maka kita kena jawab atas rasa yang bersesuaian. Hak sepatut dia tanya, dia jawabkan sebenarnya lagi. Jadi dia duk aja soalan yang tak sepatut, tak boleh jawab, memang tak sepatut. Jangan duk ke orang dia jahil pula. Kita kena pastikan jawapan yang menguntungkan orang jahil sebagai maklumat pada dia. Jawapan mufti ni dia kena untung kat orang jenaz. Sebab mufti dia kena tahu orang jenaz ni orang jahil. Jadi tak boleh nak ikut orang dia kerana dia jahil, dia tidak memberi apa-apa keuntungan. Jadi kita ni sebagai orang alim ni kena jawab yang memberi keuntungan pada orang jahil. Ini ayat memberi maksud yang sama. Allah kata qul, jawab saja wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Anak bulan itu sebenarnya waktu-waktu yang memberi faedah kepada manusia. Waktu-waktu yang akan memberi faedah kepada manusia secara ikhtiari. Secara ikhtiari. Anak bulan ini merupakan waktu-waktu yang akan memberi manfaat dan faedah kepada manusia secara ikhtiar. Dia nak janji dengan siapa-siapa, dia nak janji dengan siapa-siapa, ginilah kita janji jumpa dia, jumpa dengan remo. Tak, bulan pertama. Setelah tak ada takutnya beri bulan pertama, okey? Bulan pertama baru. Kita jumpa dengan remo, insya-Allah. Lepas 3 hari anak bulan terbit. Ini ikhtiar, mana kehidupan ikhtiari, kehidupan biasa manusia, dia nak buat time, dia nak set time untuk jumpa, untuk meeting, untuk apa. Maka dengan cara ada anak bulan ni, manusia dengan mudah boleh set time. Mawaqitu linnas. Dan linnas ni untuk faedah manusia yang penggunaan dia harian dia. Dia tidak bersangkutan dengan syariat. Ikhtiari maknanya pilihan seorang hamba untuk menentukan waktu bagi kegunaan sesama mereka yang tidak ada hubungan dengan syariat. Cuma kalau dia tak ikut time hak yang janji tu, dia salah janji dengan sama dia lah. Masalah salah janji bukan masalah waktu. Wal haji, dan juga anak bulan ni juga merupakan penentuan waktu bagi haji, tapi ini tidak ikhtiari, bukan kehendak manusia, kehendak Allah Ta'ala sahaja. Jadi Allah Ta'ala adakan bulan ni supaya manusia boleh bila siapa ada musim haji, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Setiap tahun seluruh dunia kalau nak mai haji, ini siapa bulan dia lah, Syawal, Zulkaidah dan 10 Zulhijjah. Jadi di mana saja dia duduk Jepun ke, ahli hujung ahli Amerika ni ke, mana-mana pun dia akan tetapkan setiap tahun bermula pada Syawal sehingga 10 Zulhijjah, inilah musim kalau siapa nak pergi buat haji, marilah. Dan ini bukan ikhtiar manusia, bahkan memang ketetapan daripada Allah. Ghairi ikhtiari dia. Wal haji ni ghairi ikhtiari, bukan ikhtiar manusia. Begitu juga ketetapan bulan Ramadan pun ghairi ikhtiari, bukan ikhtiar manusia. Puasa apa pun ya, puasa musim panas, musim sejuk. Sebab bulan Qamari ni berubah sama dia tahu. Dia tidak serupa bulan Syamsi. Jadi Ramadan pun tidak ikhtiari, haji pun tidak ikhtiari, bukan pilihan manusia. Lain-lain pada tu, anak bulan merupakan cara dan sistem untuk kemudahan hamba buat percaturan dalam waktu untuk kegunaan dia. Maka bila ada pula takwim, diset takwim sepanjang zaman, maka lebih mudah lagi. Jadi apabila ada takwim untuk sepanjang zaman, maka lebih mudah lagi. Kemudian apabila sebuah haji, sini satu teguran kepada orang Mekah dalam menentukan syariat dengan cara setia. Orang Mekah ni faham dia, hak dia karah dia. Dia kata kalau kita tubik lagi Mekah nak pergi buat haji supaya gugur dosa, kita tubik ke pintu depan lah biasa.
Jadi tubik pintu yang berdosa. Tahi balik kita telah habis gugur dan segala dosa, tak boleh masuk ke pintu dosa ni, kena masuk ke lain. Ke pintu mana? Pintu hak kena buat semula. Katok ke belakang, masuk ke pintu dapur. Bukan pintu hak ada dah. Pintu hak dia tebuk. Sebab kita orang tak berdosa dah ni, takkan masuk pintu dosa pula. Lepas tu Katok buat pintu kat soleh wasiat, masuk. Ini pintu sudah habis dosa. Hak masa tubik pergi Mekah tu, pintu yang kita pergi dengan keadaan ada dosa. Dia dah suci dosa-dosa, tak boleh masuk ke pintu tu lah, kena masuk ke pintu lain. Pintu bagi orang yang sudah berdosa. Nah, dia buat pandang-pandang dia jadi susah banyak. Sebab dia rekod diri mazhab bid'ah dia ni. Jadi satu hal, rumah kena punah, kena upah orang katok, bawa semua sekali. Nah, Allah Ta'ala beritahu, ini tidak syariat kami. Ini semata-mata menyusahkan. Tidak berarti apabila tubik daripada pintunya pergi dengan keadaan berdosa, tak boleh masuk dengan pintu tu lah untuk masuk rumah. Tidak begitu. Walaisal birru bi an taqtul buyuta min zuhuriha. Tidak dikira kebaikan dan kebajikan yang boleh memberikan pahala, iaitu kamu balik ke rumah, masuk ke pintu belakang, ia kamu tembuk. Ini kita kena tahu sistem azab ketika dia buat haji. Dan ini nak ajar kepada kita, bid'ah dalam syariat ini tidak dibenarkan. Haji syariat dah, tapi jangan buat pandang-pandang pula bagi tambah. Tidak dibenarkan. Siapa pula ajar suruh masuk ke belakang, tembuk semula pintu ni, siapa ajar? Haji memang ada, tapi duk tambah sendiri itu buat apa? Ini di antara perkara yang Allah Ta'ala nak beritahu. Tidak boleh pahala kalau sesuatu amalan direka sendiri. Bukan tak boleh pahala, akan ditolak dan dapat kemurkaan. Cuma berbentuk orang yang mula-mula sekali dengar cara ni, tentang orang Mekah ni Allah Ta'ala ada dengan bahasa lembut sikit. Tidak akan dapat kebajikan pahala. Kamu balik ke rumah kamu, masuk ke pintu belakang. Walakinnal birra man ittaqa. Akan tapi kebaikan sebenar bagi orang yang dapat jaga hukum, lebih-lebih lagi jaga diri dia daripada melakukan benda haram. Termasuk benda haram ialah mengadakan bid'ah dalam agama, seperti kamu buat. Akan tapi kebaikan sebenar ialah orang yang dapat jaga syariat. Ittaqah boleh jaga syariat. Di antara jaga syariat, jangan pandang-pandang buat syariat sendiri. Seperti kamu buat syariat sendiri, balik haji kena masuk pintu belakang. Waqtul buyuta min abwabiha. Allah Ta'ala kata, masuklah kamu ke rumah kamu seperti pintu biasa tu. Min abwabiha, daripada pintu-pintu biasa yang kamu keluar masa buat haji. Dah. Tak ada siapa suruh masuk pintu belakang daripada syariat Tuhan. Wattaqullah. Kamu semua adalah takut akan Allah dan jaga hukum syariat dia. Jangan pandang-pandang buat diri. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya dunia sampai ke akhirat. Ini satu paut dengan umur muslihat. Saki baki mengenai puasa. Saki baki mengenai puasa maksud. Kemudian umur munazimah ni syarat bagi jihad dan juga infak. Umur munazimah, sistem hidup Islam ni syarat untuk menegakkan jihad dan infak. Jihad dan infak lebih besar lagi, dia lebih diutamakan. Tapi kalau sistem hidup umat Islam tidak sempurna, kucak kacir, maka jihad dan infak walaupun dia besar, dia tidak boleh dijalankan. Nak jihad, ajak orang kafir masuk Islam, kita orang Islam selera orang ni. Tak betul jalan. Macam mana nak ajak mereka mendekati Allah sedangkan kita sendiri tak boleh ikut hukum Allah. Oleh kata umur munazimah sebenarnya syarat untuk jihad dan infak. Dan jihad lagi serta infak bukan perkara sebesar, bukan perkara sebenar walaupun dia besar. Perkara sebenar ialah untuk menegakkan agama Allah. Jihad dan infak ni disyariatkan supaya Allah dikenali dan supaya Allah ditaati. Jadi Allah dikenali. Bila dikira Allah dikenali, sekiranya satu orang hamba kenal Allah dengan atas dasar akidah tauhid, bukan atas dasar akidah Allah ada, Allah berkuasa. Tidak. Kalau Allah ada, Allah berkuasa, musyrikin Mekah pun sudah ada. Tapi akidah tauhid saja yang dikenali, dia kenal Allah. Jadi mengajak satu orang kepada Allah lah asal, pada mentauhidkan Allah. Dan ini penjelasan daripada Nabi kita sendiri daripada hadis sahih.
Nabi ditanya oleh sahabat, ada orang yang Rasulullah berjihad kemuncaknya berperang. Sahabat tanya Nabi, jihad dengan maksud kemuncak. Mana jihad ni bermula daripada ajar Al-Quran kepada orang lain sampai ke bertaruh nyawa mempertahankan agama. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, satu orang tu sanggup berperang demi jihad, tapi ada dia berperang atas rasa bangsa dia, atas rasa nak jaga kuat dia, nak tunjuk ganda berani dia, dan nak apa sesuatu daripada dunia. Mana satu dikira jihad dan kita yang dikira jalan Allah, yang dikira makbul di sisi Allah. Sebab jihad kita ni, orang tak Islam pun dia perang. Bukan kata kita orang Islam saja ada jihad kita, dia pun ada, tapi dia bubuh benda lain. Perancis dengan Britain, dia jihad sama dia perang banyak bertahun-tahun, jadi musuh tradisi. Perang dia dengan kapal yang hebat, dan dia buat sejarah dalam peperangan. Jadi apa bezanya jihad dia dengan kita? Jihad dia berebut ke dunia, nak melebihkan empayar, nak melebihkan kawasan, nak monopoli harta, dan tidak sangkut paut dengan mengenali Allah. Jadi sekiranya cara tu kita berjihad, itu tidak lebih pada jadi orang kafir, tak perlu masuk Islam. Kalau nak meluaskan empayar, nak membolok harta, nak meluaskan pengaruh, itu tak perlu masuk Islam. Perancis dengan Britain yang perang, jaruh perang, pokok kafir tu macam-macam perang, Rom dengan Parsi perang. Tapi Islam lain. Jadi sahabat tanya, jadi muncul dia tanya, takut-takut kita hari ini dikebingungan, sebab ramai bingung pun, sebab tak tahu. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, satu orang tu sanggup bergadang nyawa berperang demi jihad. Jadi mana satu yang dikira jalan Allah? Yang jadi Islam, yang jadi macam kafir. Rasulullah SAW sabda dalam hadis sahih, man qatala, siapa saja yang sanggup mentaruhkan nyawa untuk litakuna kalimatullah hiyal ulya, supaya kalimah tauhid Allah ditinggikan dan kalimah syirik direndahkan, maka barulah jihad dan kita dia itu dikira jalan Allah. Barulah jihad yang kemuncaknya kita itu dikira jalan Allah. Tapi kalau tujuan lain mana ni, tidak jalan Allah. Jalan tauhid, jalan yang dipuja untuk orang selain pada Allah. Jalan yang dipuja pada selain pada Allah. Jadi jawapan Nabi daripada hadis sahih ini menguatkan lagi kepahaman seseorang tentang kita jalan Allah. Jadi di sini sabit kepada kita daripada hadis sahih ini, jihad dan infak bukan maksud penting lagi. Maksud penting ialah sabilillah. Maksud penting ialah sabilillah, dan sabilillah ni begitu sekali luar. Sabilillah itu jalan Allah tu bukan di luar, tapi dalam sabilillah yang paling penting sekali, yang kemuncak sekali ialah menegakkan tauhid. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa kalimatul ladzina kafaru. Ini sabilillah yang paling tinggi sekali yang Nabi SAW telah jelaskan dia kepada kita. Jadi benar ni kena duduk lagi. Jadi kalau mana-mana persoalan bagi tajuk ni mudah-mudah kita kena ayat gitu. Biar ada dengan kita ni bukti dan dalil yang jelas. Kita kena faham biar betul, dan barulah kita boleh memahamkan orang lain. Yang kedua, apabila kita kata ulia, tinggi, kalimah Allah tinggi macam mana? Tak tulis la ilaha illallah Muhammad sallallahu naik gunung Everest, tak. Lepas tu laut ke dunia. Sekarang ini kalimah Allah paling tinggi sekarang dia atas gunung Everest. Tak, tidak begitu. Tidak, mana tulisan ditinggikan, diletak atas bangunan. Tidaklah kalimah la ilaha dilaungkan sekuat-kuat. Kalimah tinggi apabila kalimah duduk tempat tinggi. Dia kalimah ada tempatnya. Tempat tinggi bagi kalimah ialah hati manusia. Kalau duduk luar pada hati, kalimah tak tinggi, rendah. Jadi hati manusia lah tempat dikira tingginya kalimah itu. Sekiranya kalimah dalam hati kita tu syirik, maka syirik kita tinggikan dia. Sebab duduk dalam hati.
Sebab paling tinggi nilai pada manusia ialah hati dia, raja tubuh dia. Jadi tempat paling tinggi dan paling mulia dalam tubuh manusia hati dia. Jadi kalau kalimah syirik adalah hati dia, dia telah meninggikan syirik. Tapi sebaliknya dia masuk ke kalimah tauhid dalam hati dia, maka dia telah meninggikan kalimah Allah. Jadi perjuangan yang menyebabkan seseorang itu boleh menyebabkan kalimah masuk dalam hati, maka dia dikira kalimah fi sabilillah kemuncak. Dia dikira fi sabilillah kemuncak. Oleh kerana itu dalam Islam ni kita ni darurat ya, darurat. Sebab hak sebenarnya nak suruh kalimah masuk dalam hati. Hak tu hak sebenar fi sabilillah. Orang ni darurat. Uzina diizin berperang kalau mereka dizalimi. Mana kalau mereka tidak dizalimi, orang Islam tidak dibenarkan mulakan peperangan. Sebab peperangan ni darurat ya. Jika tidak tembung tak dulu. Nak bunuh orang atas kenapa? Apa keuntungan? Tak ada keuntungan. Nabi dia lawan kita, apa asal? Mempertahankan. Jadi kita dalam Islam hanya mempertahankan kezaliman orang kafir kerana kita ingin berusaha memasukkan kalimah tauhid dalam hati dia. Dia tidak sedia. Dia bukan saja tak sedia, dia halal dan ganggu kita pula. Maka Allah Ta'ala arahkan, kalau ada manusia yang derhaka, apa kata tak benar usaha untuk masuk ke kalimah dalam hati, kamu pancung saja kalau mereka. Allah Ta'ala ajar. Kerak kok dia, kerak tangan dia. Kita akan baca dalam surah kita. Allah ajar benar. Jadi kalau ada hamba-hamba yang palmasa tak betul gini, nak kerak kepala dia, tangan dia tu, kerak tangan dia. Tak sudah ketika ikut dia dua tepat. Sebab apa? Sebab manusia seperti ini tak layak dihidupkan. Dia tidak layak ada di permukaan bumi, kerana nak suruh kenal Allah pun dia tak boleh. Dah dia tidak kenal Allah Ta'ala. Nak usaha supaya orang lain kenal Allah pun dia tak boleh. Hapuskan mereka akan ke bumi. Allah ajar cara pula. Baca tekak kat tangan. Kenapa? Kerana dia menghalang. Tapi kalau tidak ada halangnya, maka kita tidak boleh cetuskan perang. Apabila tidak ada halangnya, maka kita tidak boleh memulakan peperangan. Itu dalam syariat Islam. Sebab apa? Sebab peperangan bukan maksud ialah menerapkan kalimah dalam hati. Jadi hari ini perkara ni sebenarnya tidak ada halangnya. Umumnya begitulah. Sebab kalau nak menerapkan tauhid dalam hati hamba ni, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tak ada orang kafir hari ini sebab sungguh malah kepada kita kerana kita nak ajar kalimah tauhid. Tidak ada begitu. Cuba berdialog dengan kafir. Cuba berdialog dengan kafir tentang tauhid. Dia mudah boleh terima. Sehingga sahabat-sahabat kita yang mengaji daurah ni, dia kata Maulana, saya berdialog dengan umat Islam Malaysia Melayu ni lebih payah lagi berbanding dengan berdialog dengan orang bukan Melayu tapi kafir tentang tauhid. Sehingga dia boleh jadi Islam hanya setelah berdialog seminggu. Tapi alangkah sedihnya orang Islam Melayu kita ni apabila berdialog bab akidah tauhid, semula tak boleh terima lah tauhid ni. Betapa teruknya keadaan hari ini. Jadi oleh kerana itu kita kena pastikan kita dalam Islam ini di atas tajuk yang betul, seperti mana wahyu yang Allah Ta'ala sebut. Dan dalam surah ni, surah yang awal-awal turun di Madinah, hijrah saja daripada Mekah ke Madinah, maka Baqarah pun turun. Dan berlarutkan surah ini turun sehingga 9 tahun atau ke 8 tahun. Ambil masa 9 hingga 8 tahun. Jadi boleh jadilah surah-surah dalam ayat-ayat dalam surah ni dia boleh turun dulu ke dia. Sebab kita berlaku dalam Islam selepas hijrah 2 tahun. Perang Badar. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama dalam Islam. Ada pun nak perang masa Mekah lagi. Perketat sahabat Nabi ni nak perang. Nak perang dengan kafir. Tak kira kita sikit, tak kira kita tak ada alat pun kita nak perang. Allah tak izin. Allah tidak izin walaupun sebahagian di antara sahabat Nabi masa di Mekah tu nak perang. Dia kata, ya Rasulullah, takkan kita nak kita semasa kita jahiliah dulu kita tak pergi Mekah kan? Kata Sayyidina Umar dan geng-geng dia, kita semasa kita sama-sama kafir kita tak pernah pergi Mekah kan? Ni kita duk pihak benar.
Kita orang Allah, dia orang syirik. Tak bagi kita nak perang. Minta dengan Rasulullah SAW supaya beritahu pada Allah kita nak perang. Allah Ta'ala beritahu, tak siapa maksa. Nah, sebab perang ni shortcut. Dia masuk neraka, masuk syurga. Tak ada masuk nak tambah perang ni. Sangat shortcut. Mati syurga, mati neraka. Jadi dia tidak ada tengah-tengah tu Islam. Jadi bimbangnya kamu semangat saja untuk mati, tapi jalan jiwa kamu tak ada kepada Allah Ta'ala. Takut mati terus masuk neraka. Tak ada nama Allah. Tak ada time dah, habis. Oleh kerana itu sebelum jihad dengan mana peperangan disyariatkan, terlebih dahulu kamu pastikan hubungan kamu dengan Allah betul-betul ada, dan hubungan kamu dengan hamba Allah yang lain betul-betul ada. Bukan kerana nak ganyai manusia, nak jadikan kita golongan berpuak, tidak ada. Bahkan kita nak ada sifat kesabaran kepada manusia supaya dia jangan mati melainkan kena Allah dan berbakti pada Allah. Dan kita sendiri pun bila kita buat hubungan dengan Allah tidak diganggu oleh suasana-suasana luar dalam sembahyang kita kepada Allah. Maka dalam surah Nisa ayat turun pada Nabi, beritahu orang yang minta nak jihad tadi, tak perlu fikir hal jihad, fikir betul hubungan dengan Allah Ta'ala melalui sembahyang, betul hubungan dengan hamba Allah yang lain dengan melalui zakat. Apabila hakikat sembahyang dan hakikat zakat wujud dalam umat Islam, maka Allah akan syariatkan perang. Allah Ta'ala akan syariatkan perang. Kemudian apabila hijrah ke Madinah selepas 2 tahun, dalam surah Haji Allah turun ayat membenarkan peperangan. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Maka waktu itulah diizinkan perang. Dalam tafsir kata ayat diizinkan perang ni setelah turun hampir 70 ayat melarang mereka perang. Ayat uzina lil ladzina yuqatiluna itu untuk memberi keizinan kepada umat Islam perang setelah hijrah 2 tahun. Sebelum ni 70 ayat lebih larang mereka dari berperang. Larang mereka daripada. Jadi bermulalah ayat jihad. Dan akhir surah Baqarah pun jihad infak dengan peraturannya, dengan caranya, dengan maksudnya dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Ini ayat pertama tentang jihad. Wa qatilu fi sabilillah. Ditahan arahan. Dan kamu semua umat Islam adalah memerangi, adalah berperang, tapi bukan tujuan lain. Fi sabilillah. Beritahu petang lagi tujuan. Hendaklah kamu semua berperang di jalan Allah. Orang mana hendak kita perangi? Alladzina yuqatilunakum. Orang yang bersedia untuk memerangi kamu. Kena perang orang nak perang. Mana askar kena perang dengan askar. Tak boleh perang orang tak boleh perang. Dalam ayat yuqatilu ni nak beritahu mengeluarkan ayat ini orang yang tak akan perang kita. Golongan kanak-kanak, golongan wanita, golongan ahli ibadat yang berada di gereja. Orang ini tidak dibenarkan perang. Umar bin Abdul Aziz berkata di antara syarat peperangan ialah orang Islam kena perang dengan orang yang akan berperang dengan kita, iaitu askar. Jadi Allah Ta'ala beritahu alladzina yuqatilunakum. Hendaklah kamu memerangi manusia atas tujuan agama Allah tauhid. Sesiapa? Alladzina yuqatilunakum. Orang yang ingin memerangi kamu dalam menghalang tauhid. Orang itu kena perang. Alladzina yuqatilunakum itu orang-orang yang ingin memerangi kamu bagi tujuan menghalang tauhid fi sabilillah. Jadi Allah arah perang dengan maksud ini, golongan ini. Nampak gitu ya Al-Quran ni, tak boleh main-main. Jadi kalau kata alladzina yuqatilunakum, orang yang ingin berperang dengan kamu, iaitu golongan tentera lah, maka tak termasuk alladzina yuqatilunakum wanita, anak-anak dan padri-padri di gereja. Tapi sekiranya wanita ini juga diasuh dan dilatih untuk memerangi kamu, dia juga dikira orang yang memerangi kamu. Tapi bukan semua wanita. Wanita jadi askar saja kena perang. Jadi sistem ni duk oleh Quran, tapi masyarakat kafir ambil gawat kira. Sistem ni duk oleh Quran. Sistem ni nak perang kena perang kawasan dia. Sebab itulah apabila pembunuhan orang awam berlaku menyalahi sistem perang. Sedangkan Quran
popular ke tajuk ni. Orang kafir dulu masa tak ada sistem ni, dia tak ingin masuk mana-mana daerah, dia bunuh habis kecil besar, dia tak tengok apa. Ini sistem orang kafir. Setelah dia tengok sistem Islam gitu sekali hebat, kemah comel, maka dia pun guna propaganda kata kita hendalah berperang dengan golongan berperang, tidak dibenarkan membunuh orang. Ini dia ambil pada perang. Kalau ikut perangai dia bunuh habis. Dan dia nyampak dia bila dia perang, dia tak kira. Sebab Allah Taala sebut pun dalam Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Allah sebut tentang orang kafir kalau dia masuk mana-mana daerah, dia akan binasakan daerah itu. Dengan pokok kayu dia lebat, dengan bangunan yang penghancur, semua sekali, dia tak kira. Ini orang tidak bersistem, tidak beretika dalam peperangan. Islamlah yang mengajar tertib peperangan. Jadi dia pun akan hiburan. Jadi dia tak mengaji kita ingat sistem dia mari-mari pada dia. Tak. Dia tengok kita. Wala ta'tadu. Ya, kemudian Allah Taala beritahu wala ta'tadu. Kamu dalam berperang itu jangan melampaui batas. Jangan kamu melampaui batas. Apabila dia stop daripada memerangi kamu, berhenti, maka kamu kena berhenti. Sebab tidak ada lagi tutup dan jihad. Mana jadi perang mana dia kata saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pedang kita sudah atas kepala dia, kena jatuhkan. Jangan melampaui batas. Jangan kata ni saja ni. Daging dia nak pepah kan? Tidak boleh. Pernah berlaku di zaman Nabi ini. Wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas. Jadi segala-gala kaedah dan syarat perang ini kamu kena ikut. Jangan kamu melampaui batas. Sebab peperangan adalah merupakan darurat. Dalam kitab usul fiqh kata peperangan merupakan husnul, dia baik, tapi li ghairihi, untuk orang lain. Baik untuk tujuan menegakkan tauhid. Bukan dia sendiri itu baik. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Taala tidak suka golongan yang melampaui batas. Kemudian Allah Taala beritahu perang dengan bunuhan. Perang dengan bunuhan. Perang ni mana mari dah dengan kekuatan supaya berhenti. Yang salah ada perang itu. Mari dengan kekuatan untuk memberhentikan. Sekiranya apabila kita keluar dengan rombongan kita, dengan alat jatuh kita, tujuan untuk memberhentikan mereka daripada degil ataupun lawan, maka mereka pun berhenti. Tengok tentera Islam apakah kat sana tanda dah. Maka tidak ada lagi pembunuhan, tidak boleh bunuh. Dia nak perjanjian atau gabung-gabung tak kira, tapi bunuh tak boleh. Sebab maksud peperangan sekadar untuk meredakan keganasan dan juga kedegilan ataupun kekejaman ataupun kezaliman. Jadi kalau mereka ini degil sehingga peperangan membawa kepada pembunuhan, boleh bunuh. Waqtuluhum, dan bunuh saja mereka itu. Kalau mari dengan tentera dia tak berhenti, bunuh. Waqtuluhum, bunuhlah mereka itu. Haitsu thaqiftumuhum, di mana saja kamu jumpai mereka. Tanah halal, tanah haram tak kira, bunuh. Dan wa'akhrijuhum, keluarkanlah mereka daripada daerah mereka. Keluarkanlah mereka daripada daerah mereka. Mana segala tempat pusat kehidupan mereka kena halal keluar. Nak jadi orang kafir kena duduk lautan. Daerah ni kita kena tawan. Jadi keluarkan mereka daripada penempatan mereka. Jangan biar dia duduk dalam penempatan. Bahkan kalau dia nak lawan Tuhan, dia kena duduk lautan. Mana gitu. Akhrijuhum, keluarkan mereka. Tidak dibenarkan mereka duduk dengan senilainya tanpa tauhid. Min haitsu akhrajukum, daripada tempat mana mereka pernah halau kamu. Dulu dengan sebab mereka kuat, mereka halau kita umat Islam daripada tempat kita pergi duduk tempat lain. Sekarang ni balik, kita halau mereka keluar daripada tempat mereka dan kita akan duduk tempat itu. Daripada ayat akhrijuhum ni tawan menawar. Jadi peperangan ni jangan lock dia senang. Bukan saja jumpa bunuh, bahkan pastikan tidak ada mereka berada di kawasan penempatan. Penempatan hidup manusia yang biasa. Halau dia tempat lain. Biar dia rasa susah dengan sebab jadi orang kafir. Biar dia rasa susah dengan sebab jadi orang kafir. Dan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah syirik ini lebih dahsyat lagi daripada bunuh. Oleh katalah bunuh jadi tak ingin. Fitnah syirik itu lebih dahsyat lagi pada bunuh.
Kerana fitnah syirik menyebabkan masuk api neraka. Bunuh mati ya. Bunuh mati. Kalau dia orang tidak syirik, mati masuk syurga. Jadi bunuh ni berkesudahan dengan mati, tapi syirik ni berkesudahan dengan api. Maka api lebih dahsyat lagi daripada mati. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah syirik itu lebih dahsyat lagi daripada bunuh. Oleh kerana itu bertemu di antara mati yang masuk neraka, maka mati masuk neraka itu diutamakan. Bahaya mati masuk neraka itu diutamakan, maka golongan-golongan degil hendaklah dibunuh. Cuma ada lagi tertib, wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Janganlah memerangi mereka di kawasan tanah haram. Sebut kata masjid sini tanah haram. Janganlah memerangi mereka di tanah haram. Kerana Allah telah jadikan tanah haram ni aman, damai. Janganlah kita pula menjadikan dia tu tempat yang tidak aman, tempat yang tidak selamat. Jangan kamu memerangi mereka di tanah haram. Lebih-lebih lagi dalam masjid haram. Hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka menceroboh dan mencabuli tanah haram. Maka kita boleh memerangi dengan sebab pencerobohan. Hingga mereka memerangi kamu di tanah haram atau dalam masjid haram, barulah kita dibenarkan memerangi mereka. Memerangi atas dasar pencerobohan tanah haram yang dimulakan oleh mereka. Jadi di mana kita tak dimulakan, sebab Allah telah jadikan tanah haram ini tempat aman. Fa in qatalukum, maka sekiranya mereka memerangi kamu di tanah haram, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Inilah undang-undang sebagai balasan bagi kaum yang kafir. Tidak boleh biarkan. Fa in tahu, maka sekiranya mereka berhenti pada kufur, jadi orang Islam. Berhenti pada kufur, jadi orang Islam. Sebab bila fikir raya, apa pasal bila orang Islam? Dia suruh berubah kita ya. Suruh belajar Quran, berubah kita, jadi orang Islam. Dia tak bunuh kita, dia jaga kita, jadi sahabat kita. Masih Islam apa dah? Kesedaran ini akan berlaku apabila dia dapati kerugian pada peperangan, keuntungan bila jadi masuk Islam. Dia dah mati, apa duk perang dengan dia? Kita kalau mati masuk neraka, buat dia kan mati masuk syurga. Kalau hanya naknya supaya akidah kita berubah ya, okey, masuk Islam. Maka sekiranya mereka berhenti pada kekufuran, fitnah tadi, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Sini Allah tak kata mereka tetap selamat. Sebab selamat tu ikut keadaan dia sendiri lah, ikhlas atau tak ikhlas. Cuma Allah Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Kalau hamba dia mengalah, ingin kembali kepada pangkal jalan tauhid, mengenali Allah sebenar dan mentaati dan berbakti pada Allah, Allah maaf. Hak mana lepas-lepas terkosong-kosong, tak kira dia buat dosa apa sekalipun sebelum ni, apabila dia menjadi orang Islam, segala dosa dia kecil besar syirik apa semua ni maaf habis licin. Dan Rahim Maha mengasihani, apabila dia telah maaf hamba itu, dia tidak akan azab lagi kali kedua di akhirat. Kemudian undang-undang perang ni bukan untuk satu-satu waktu. Semangat ada, perang tak ada semangat, senyap tak boleh. Peperangan hendaklah diteruskan sampai tak ada syirik atas muka bumi. Wa qatiluhum, dan hendaklah kamu memerangi mereka. Jangan berhenti hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah syirik. Sehingga tidak ada lagi fitnah syirik. Jangan kita terjemah fitnah selain pada syirik. Kena beritahu syirik dulu, lepas tu beritahulah kawan-kawan lain. Dia dua ya, syirik dan kezaliman kepada hamba. Syirik, so kezaliman dengan Tuhan. So lagi kezaliman dengan hamba. Mana dia duduk selangkah tu. Tapi kalau kezaliman dengan hamba, kadang-kadang tak. Peperangan ada hak-hak tertentu, boleh berhenti. Tapi kalau syirik, dia kezaliman dengan Allah, tidak boleh berhenti. Hatta la takuna fitnatu, sehingga tidak akan ada lagi fitnah syirik. Itu kezaliman dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah syirik zalim sangat besar, kerana dia ada hubungan kait dengan Allah. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama yang dianuti di atas dunia ni hanya agama Allah sahaja. Di mana pegangnya dan cara hidup. Sehingga pegangnya dan cara hidup umat manusia seluruhnya milik Allah. Mana hak Allah Ta'ala restu sahaja. Fa'inin tahu, maka sekiranya mereka berhenti setelah itu, fala udwana, tidak ada lagi permusuhan dan kezaliman. Berhenti pada syirik, tidak ada lagi permusuhan dan kezaliman. Illa 'ala dhalimin, kecuali kat orang-orang yang zalim saja.
Asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram, tak, bulan haram dihormati dengan sebab bulan haram itu dihormati. Dan bulan haram diperangi, dicabuli, maka dalam bulan haram boleh diperangi. Nah, jadi bulan haram dengan sebab bulan haram. Apa maksud? Bulan haram dihormati, maka kena berhenti daripada peperangan kerana dia dihormati. Dan apabila bulan haram dicabuli, orang kafir cabul bulan haram dengan perang, maka diperangi dalam bulan haram. Dibenarkan untuk memerangi mereka dalam bulan haram. Bulan haram perang ni 4 bulan. 3 duduk jujuk, so duduk asing. Kalau kita baca jujuk boleh jujuk juga. Kalau kita nak baca asing boleh juga. Kalau kita tahu nak duduk jujuknya, maknanya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi kalau kita nak baca asing boleh Muharram, Rajab. Lepas tu akhir tahun Zulqa'dah, Zulhijjah. Dia jadi gitu. Tapi kalau kita nak baca jujuk, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan, lepas tu Rajab. Ini bulan yang tidak dibenarkan perang. Biar tu dalam setahun ni 8 bulan tu boleh perang, tapi 4 bulan kena rehat. Orang nak pergi makan ini juga lah, dia perang sama macam mana? Curfew sama. Nak tumbik balik curfew, maknanya perintah berkurung sama. Jadi kalau ada lebih kurang tak perang pun faham dia lah pakak orang ni. Jadi bukan dibenarkan perang sepanjang tahun. 8 bulan sudah lah untuk perang, lepas tu 4 bulan lagi penjara-jara. Biar ada orang nak uruskan kehidupan. Ni kalau semua kata perang panjang-panjang masa, jadi orang yang tidak ada masalah dengan peperangan ni jadi maksa hati seperti itu. Nak pergi situ tak boleh, nak pergi sini tak boleh, perhubungan putus semua sekali. Jadi makan ni keperluan semua sekali, talah habis, terkenal habis. Jadi menyebabkan dunia ni jadi rusak. Maka Allah Ta'ala jadikan peperangan ini boleh dibuat kecuali 4 bulan. Kami tidak dibenarkan. Wal hurmatu qisas. Adab menjaga bulan haram ini kena balas. Adab menjaga bulan haram ini ada balasan. Faman iqtada alaikum, maka sesiapa yang mencabuli kamu dengan berperang juga bulan haram, fa'tadu alaihi, maka hendaklah kamu balas, perangi mereka. Bimithli ma'tada alaikum, seperti mana mereka mencabuli dan dengan menzalimi kamu, berperang juga dalam bulan haram. Wattaqullah, kamu semua hendaklah takut dan jaga hukum Allah. Jangan sekali-kali memulakan peperangan daripada kamu Islam dalam bulan haram. Wa'alamu, dan kamu kena yakin annallaha ma'al muttaqin, Allah Ta'ala itu akan sentiasa bersama golongan yang bertakwa, jaga hukum syariat. Ini bahagian kitab jihad. Kemudian lepas ni kita akan baca infak. Bahagian pertama infak. Jadi surah ni hingga kafir, infak jihad, infak jihad. Bahagian terusnya. Sebab nak beritahu pada hamba, sebahagian pertama surah Baqarah tauhid dan risalah beserta akhirat. Bahagian kedua surah Baqarah jihad dan infak bagi tujuan untuk menegakkan tauhid dan risalah dan akhirat. Kita mulakan dulu sikit.